Dia tak ulang, tak boleh. Dia kena qabil tu nikah. Dia kena sebut macam tu. Mana boleh? Tak boleh sebut. Dan sebut pula saya terima dengan apa yang disebut. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Nikah dia benda yang kerah, yang berat. Jadi tak boleh sebut macam tu saja. Jadi yang tu mazhab kita Syafi'i. Kita baca kitab mazhab Syafi'i. Bahas mazhab Syafi'i macam tu lah. Tapi kalau kata dengan mazhab lain, silalah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. Di ahkam dan qadaya ni maknanya sama. Jadi maksudkan dengan ahkam dan qadaya ni hukum hakam dan qadiyah atau isu yang berkaitan dengannya adalah masail mazkurah fi kitab nikah. Ini apa-apa saja yang berkait dengan nikah lah, seperti talak, seperti qul', seperti zihar dan seumpama. Jadi maksud Kitabun Nikah wa ma yata'allaqu bihi min al-ahkam wal qadaya, maksudnya isu yang berkait dengan nikah, cerai dan seumpama. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Yang nikah ini adalah sunnah kepada yang yahtaj ilaihi. Yahtaj maksudnya yang tatawaqqa nafsuhu lil wat'i, maksudnya yang berkeinginan untuk melakukan persetubuhan. Tamam. Dan ini syarat pertama bagi disunatkan perkahwinan. Wa syartuhu tsani, dan syarat yang kedua adalah wujudun nafaqah. Ini tak disebut di sini. Iaitu wujud nafaqah, ini ada kemampuan nafkah untuk diberikan kepada istrinya dan tanggungannya nanti. Dan ini akan nanti masuk pada bab nafaqah insya-Allah. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harair. Baik. An-nikah segi lughah maknanya ad-dhamm. Nikah pada segi lughah maknanya ad-dhamm, iaitu digabungkan. Seperti disebut tanakahatil asjaru ay indamma ba'daha ila ba'd. Maksudnya digabungkan atau dikahwinkan antara pokok. Jadi tanakahatil asjar ay wajtama'at aqsanuha. Jadi kalau kata pokok ni dah bergabung ataupun dia jadi melingkar satu sama lain, maka dipanggil dhamma atau dipanggil tanakaha. Wan nikahu syar'an, dan nikah pada sudut syarak maknanya ialah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi inkah atau tazwijin atau tarjamati. Jadi nikah pada sudut syarak maknanya adalah akad yatadamman ibahata wat'in. Ini yastalzim minhu, ataupun dengan setelah akad tersebut membenarkan untuk disetubuhi, dan akad tadi berlaku dengan lafaz inkah ataupun tazwij, ataupun terjemah kepada lafaz inkah dan tazwij. Ankahtuka ataupun zawajtuka atau uzawijuka. Tamam? Boleh juga. Ataupun terjemah kepada lafaz itu, aku kahwinkan kamu, aku nikahkan kamu, dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab, tapi dengan makna inkah dan juga tazwij.
Tamam. Jadi contohnya Zaid berkehendak untuk berkahwin dengan anak perempuan kepada Amr, maka dia datang dan minta kepada bapaknya, yakni Amr tadi, untuk mengahwini anak perempuannya. Lalu abahnya ataupun ayahnya tersebut menyebutkan di depan saksi, angkahtuka ibnati fulanah, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya fulanah, namanya sekian-sekian. Maka Zaid menyebut contohnya, qabiltu nikahaha, saya menerima nikahnya. Maka itu dipanggil proses pernikahan. Nah, tamam. Jadi akad tersebut dan sirah yang disebutkan tadi membolehkan untuk berlaku persetubuhan di antara lelaki dengan wanita tadi yang telah dihalalkan dengan akad yang disebutkan tadi. Tamam. Jadi kalau akad disebut akad, maknanya ijab dan qabul. Jadi kalau ijab contohnya kata waliul mar'ah, iaitu wali kepada wanita tersebut menyebutkan angkahtuka ibnati fulanah, angkahtuka ibnati fulanah. Dan qabul juga, qabul adalah merupakan lafaz yang disebut seperti lafaz qabiltu nikahaha, saya menerima nikahnya fulanah binti fulanah, binti fulan. Tamam. Dan bila disebut dengan lafaz inkah dengan tazwij, maka wajib menggunakan lafaz dengan lafaz nikah ataupun dengan lafaz tazwij. Tidak boleh menggunakan dengan lafaz yang lain daripada tersebut yang tidak memberi maksud dengan nikah dan juga tazwij. Contohnya ahlaltu laka ibnati, tak boleh. Saya halalkan anak saya untuk kamu, tak boleh. Ataupun abahtu laka ibnati, saya haruskan anak saya untuk kamu, tak boleh. Atau wahabtuha laka, saya serahkan, saya hadiahkan anak saya kepada kamu, tak boleh. Dia mesti dengan sebut lafaz nikah. Aku nikahkan kamu, aku kahwinkan kamu. Angkahtuka ibnati fulana, uzawwijuka, dan seumpamanya. Jadi lafaz inkah dengan tazwij ini akan mengharuskan al-wat, iaitu persetubuhan. Dan bila mana disebut inkah dengan tazwij tadi kepada seorang yang perempuan yang hurrah, perempuan yang merdeka, terkeluar daripada lafaz ni adalah keharusan bersetubuh ataupun menyetubuhi hamba perempuan. Yang mana contoh seperti Zaid pergi ke pasar, suk hamba, ni kalau zaman ada hamba lah, lalu membeli hamba di suk tersebut daripada penjual hamba, dan kemudian harus ke tidak dia menyetubuhi hamba tersebut ketika balik ke rumahnya? Harus. Kalau hamba tadi tidak bersuami lah, kalau hamba tadi tidak bersuami, maka harus baginya untuk menyetubuhinya. Dan bukannya persetubuhan tadi berlaku disebabkan kerana nikah, bukan dengan lafaz angkahtuka, tapi dengan sebab pemilikan. Jadi dia mengambil hamba tadi dengan milik. Jadi hamba ni macam harta dia. Berbeza dengan isteri. Isteri bukan harta dia. Isteri dihalalkan kepada seorang suami tadi dengan lafaz akad tadi. Faham? Manakala hamba perempuan dihalalkan dengan jual beli, hamba yang berlaku. Jadi proses akad yang berlaku, akad jual beli. Manakala proses yang berlaku kepada perkahwinan adalah akad pernikahan. Faham? Gitu. Kemudian terjemah bagi lafaz bila sebut makna nikah apa dia? Dari segi syarah, aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamati. Terjemah kita dah syarahkan tadi, yang maksudnya iaitu mengenai maksud seperti mana yang disebutkan dengan nikah dan tazwij, kahwin. Jadi aku kahwinkan nikah, sah. Kalau disebutkan begitu. Kalau lafaz bahasa Melayu kita ataupun dalam bahasa Inggeris ke digunakan bahasa, atau bahasa Parsi ke, atau bahasa apa saja yang lain daripada bahasa Arab yang maksudnya sama dengan nikah dan juga sama dengan makna tazwij, maka hukumnya adalah sah. Faham?
Jadi tidak mesti menggunakan dengan bahasa Arab sahaja. Baik. Jadi apa maksud nikah? Aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatih. Tamam? Tarjamatih. Mana huma? Boleh juga lah. Kan? Tarjamatih ini tarjamatil aqd ini atau tarjamatil lafz. Tarjamati lafzi inkah, tarjamati lafzi at-tazwij. Boleh. Baik, rukun nikah ada 5. Yang pertama zauj, suami, ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak sah. Tak sah dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Mazhab lain ya, pakai. Mazhab Syafi'i tak sah. Cuma. Dia tak ulang, tak boleh. Dia kena qabil tu nikah. Dia kena sebut macam tu. Mana boleh? Tak boleh sebut. Dan sebut pula saya terima dengan apa yang disebut. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Nikah dia benda yang kerah, yang berat. Jadi tak boleh sebut macam tu saja. Jadi yang tu mazhab kita Syafi'i. Kita baca kitab mazhab Syafi'i. Bahas mazhab Syafi'i macam tu lah. Tapi kalau kata dengan mazhab lain, silalah. Kalau kata mazhab lain sah dengan pandangan tadi, sebab tu kalau ada sebahagian mazhab kata qabil tu, saya terima. Ada sebahagian mazhab kata sah. Jadi masih ada masalah khilaf dalam masalah tu. Tak ada masalah. Baik. Jadi rukun nikah ada 5. Az-zauj, itu yang pertama isteri, suami. Yang kedua zaujah, kena ada isteri. Yang ketiga wali. Ini wali kepada wanita tersebut. Yang keempat sirah, sebutan ijab dan qabul. Dan yang kelima asyahidan, 2 orang syahid, 2 orang saksi yang hadir menyaksikan perkahwinan tersebut. Nanti akan dilihat satu persatu syarat-syarat tersebut. Jadi sebelum kita bincang berkenaan dengan syarat-syarat rukun yang telah dinyatakan tadi, syarat bagi zauj, syarat bagi zaujah, syarat bagi wali, syarat bagi sirah dan juga syarat bagi syahidan. Jadi kita terjemahkan dulu makna wali. Apa dia wali? Al-wali di sini adalah man yuzawwij, yakni yang menikahkan. Yang menikahkan di antara zauj dengan zaujah. Dia panggil wali. Jadi nak mengahwinkan wanita yang balighah, yang telah baligh, sama ada perempuan tadi baligh ataupun kecil, sama ada perempuan tadi janda ataupun anak dara, adalah daripada wali zakar, wali yang lelaki, maksudnya yang mengangkat ataupun yang melakukan akad pernikahan tersebut. Jadi tidak sah bagi seorang perempuan mengahwini dirinya sendiri ataupun orang lain selain daripada wali yang dibenarkan dalam syarak mengahwinkannya. Faham? Jadi auliaul mar'ah, wali-wali bagi wanita adalah asabah, yang kalau kita pelajari dalam faraid dipanggil asabah. Asabah itulah merupakan aulia bagi perempuan yang akan dikahwini. Dan tertibnya adalah tertibul asabah. Jadi asabah siapa? Siapa asabah? Jadi maknanya kalau kata tertibul asabah, kalau ada yang pertama, maka yang lain tidak akan boleh lagi dapat. Tidak boleh mengahwinkan wanita tadi oleh orang yang tertibnya kedua kalau wujud tertib yang pertama. Jadi kalau dia tertib dia yang ketiga, tidak boleh dia kahwinkan kalau kata ada lagi yang pertama dan yang kedua. Begitu. Jadi kena mengikut turutan. Kalau dah tidak ada, baru dia akan ambil. Kalau tak ada yang di atas daripada dia, barulah dia mengambil tempat wali tersebut. Jadi wali itu maknanya ikut turutan dengan asabah, yang di ashabul asabah yang ada dalam faraid. Siapa? Ikut turutannya, yang pertama adalah ayah. Ayah kandung kepada wanita tersebut. Jadi ketika wujud ayah, maka tidak boleh untuk digunakan wali yang selain daripada ayah. Yang kedua jad, datuk, iaitu bapa kepada ayah. Bukan datuk bapa kepada mak.
Tak, bapa kepada ayah. Jad abul ab maksudnya. Yang ketiga, barulah akhun syaqiq, saudara kandung, seibu sebapa. Kemudian akhun liab, saudara sebapa. Kemudian ibnu akhi syaqiq, ni anak saudara kepada saudaranya yang seibu dan sebapa, anak saudara lelaki. Faham? Anak saudara dia. Kemudian barulah ibnu akhin li akh, ibnu akhin li ab, saudara anak saudara kepada saudara sebapa. Kemudian amun syaqiq. Amun syaqiq maksudnya bapa saudaranya yang sebelah apa? Sebelah pak. Yang sebapa dengan seibu. Amun syaqiq. Bapa saudara dia yang satu bapa dan satu ibu dengan bapa dia. Faham? Dia panggil amun syaqiq. Bapa saudara dia yang seibu dan sebapa dengan bapa dia. Okay. Kemudian amun liab, bapa saudaranya yang sebapa dengan bapaknya. Nampak? Kemudian setelahnya ibnu ammin syaqiq, anak saudara kepada bapa yang seibu sebapa dengan bapaknya. Dan barulah seterusnya ibnu am liab, anak saudara kepada bapa saudara sebapa. Nampak ni? Jadi kalau kita susun ikut turutan, ab, jad, abun liab, kemudian baru akhun syaqiq. Akhun syaqiq, akhun liab. Lepas tu ibnu akhin syaqiq, ibnu akhin liab. Ammun syaqiq, ammun liab. Ibnu ammin syaqiq dengan ibnu am liab. Nah, ibnu am liab. Jadi berapa? 10. Ya. Macam mana? Anak saudara kepada sepupu dia. Anak saudara kepada bapa saudara sebapa seibu tu maksudnya sepupu dia lah. Faham? Boleh? Baik. Tapi bukan sembarang sepupu lah. Ada sepupu yang bapa dia saja yang am dia tadi ni sebapa dia dengan bapa dia, bukan sebapa seibu. Jadi ikut turutan. 10 tu ikut turutan. Betul. Arab dia senang itu deh. Melayu lah panjang sikit. Apa? Lebih panjang sikit lah. Boleh ulang balik? Wildan? Tak payah tengok. Ab. Jadul liab. Jad abul liab. Akhun syaqiq. Akhun liab. Lepas akh syaqiq, akhun liab. Lepas tu am syaqiq. Itu am liab. Itu ibnu am syaqiq. Oh, ibnu akhin tak lagi. Akhun syaqiq, akhun liab. Lepas tu akhun syaqiq, ibnu akhi, ibnu akh syaqiq, atau ibnu akh liab, atau amun syaqiq, atau amun liab, atau ibnu am syaqiq, atau ibnu am liab. Tak apa. Yang tu dia punya susunan bagi asabah tadi, ataupun awliya bagi imra'ah. Jadi ketika mana tidak ada asabah daripada nasab, macam kita sebutkan tadi 10 tadi, maka kalau kita gambarkan kata perempuan ni seorang amah, hamba, dan dia dibebaskan dan tidak ada nasabnya. Dia ditangkap daripada perang, kena jual di pasar suk hamba, suk abid, kemudian dibeli oleh tuan dia bebaskan dia. Tuan bebaskan, jadi dia jadi jadi merdeka. Jadi bila dia dah merdeka, tak ada langsung dia punya adik-beradik dia, tapi dia nak menikah. Siapa yang akan nikahkan dia? Yang akan nikahkan dia adalah sayyid dia.
yang membebaskan dia tadi. Jadi muwallinya lah dia panggil. Jadi muwallinya. Boleh faham? Dan kemudian asabah kepada sayyidnya. Dan kalau sayyid dia tidak ada, sayyid tuan dia pun tak ada, maka kembali kepada asabah sayyid dia pula lah. Sama macam tadi. Jadi sayyid dia tadi macam bapak dia lah. Kemudian patah balik semula kepada apa? Jad, iaitu abun li abi sayyid. Abun li ab, maksud jad. Kemudian patah balik semula ibnun syaqiq. Akhun syaqiq. Akhun li ab, ibnu akhil syaqiq, ibni akhil li ab. Kemudian akhun ammun syaqiq, ammun li ab, ibnu ammin syaqiq, ibnu ammin li ab. Faham? Sampai selesai. Yang tu. Dan kemudian kalau tak ada juga asabah bagi tuannya pun tak ada, maka barulah dia akan kembali kepada sultan, raja yang memerintah pada waktu tersebut, ataupun pemerintah di negeri tadi yang mengambil tempat untuk mengahwinkan perempuan tadi. Dia panggil dengan dengan perkahwinan yang diwakilkan oleh sultan. Sultan jadi walinya. Faham? Boleh? Ataupun yang mengahwinkan tadi man yanubu manabas sultan, seperti qadi. Sekarang ni tak perlulah sultan lagi, sebab sultan dah ada pembantunya, iaitu majlis agama. Jadi majlis agama yang akan uruskan hal tersebut, qadi yang bertugas. Boleh? Dan kalau kata hakim tadi adalah kafir, contoh dia duduk di negara Amerika contohnya, yang kafir, maka boleh bagi suami dan isteri tadi memilih sesiapa yang adil untuk menjadi wali bagi mereka. Siapa boleh pilih lah. Boleh. Jadi pertama kena ikut tertib. Tidak boleh tidak ikut tertib. Kalau tidak ikut tertib, contohnya bapak masih ada, tiba-tiba dia pergi cari pak cik dia, ammun syaqiq, pak cik dia yang sebapak dengan si ibu dengan pak dia. Pak dia duk ada lagi. Jadi dia pergi cari pak cik dia, dan bila cari pak cik dia tadi mengahwinkan dia, maka nikah tadi jadi fasad. Tidak sah nikah. Boleh? Baik. Maka setelah kita faham tentang wali, sekarang kita mengaji pula tentang syarat-syarat bagi setiap rukun yang telah kita nyatakan tadi. Rukunnya ada berapa? 5. Ada 5. Apa dia, Hafiz? Zauj, zaujah, wali cukuplah. Sirah, syahidan. Baik, syarat bagi zauj ada 3 syarat. Bagi suami ada 3 syarat. Ni. Tamam? Bagi suami ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhtiar. Iaitu tidak sah nikah kepada orang yang dipaksa. Contohnya seorang pirampah ni jumpa Amirul, pegang dia, lepas tu ikat dia, kemudian abang kata, hang kena kahwin dengan anak aku. Zawajtuka bi ibnati. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana tidak ada ikhtiar. Dia dipaksa. Tamam? Jadi tidak sah nikah tadi kerana tidak dengan ikhtiar, tidak dengan pilihan, dipaksa. Yang kedua, adamul ihram. Tidak dalam keadaan berihram. Jadi tidak boleh suami tersebut dalam keadaan ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Tengah duk berihram, dikahwinkan dia pada waktu tersebut. Tak boleh. Tak sah nikah tadi. Boleh. Yang ketiga, adamul mahramiyah. Tidak ada mahram di antara dia dengan wanita tersebut. Jadi tidak boleh mengahwini seseorang lelaki tersebut, tidak boleh mengahwini seorang perempuan yang dia haram berkahwin dengannya, yang dia haram yang dipanggil mahram lah, iaitu saudarinya, abang, kakak dia ataupun adik perempuannya, ataupun isteri kepada adik atau kakak kepada isterinya. Tidak boleh juga. Ini dipanggil pengharaman disebabkan
musaharah, karena perkahwinan. Karena ada perkahwinan, maka diharamkan untuk dia berkahwin dengan adik-beradiknya pada ketika tersebut. Jadi haramnya bukan muabbad, haramnya muaqqad. Itu. Ada haramnya muabbad seperti adik-beradik kita ada perempuan. Itu. Ibunya dan seumpama. Boleh. Itu 3 syarat bagi suami. Iaitu apa? Yang pertama, ada ikhtiar, yang kedua adamul ihram, yang ketiga adamul mahramiyah. 3 nah. Baik. Syarat bagi zaujah pula, isteri pula ada 3 juga. Yang pertama adamul ihram. Nah, adamul ihram. Jadi tidak disyaratkan bagi wanita tadi ikhtiar nah. Ikhtiar tidak disyaratkan bagi wanita. Gelak apa macam ni? Nah. Jadi adamu al-ihram, dia tidak dalam keadaan ihram. Jadi wanita tadi tidak boleh dalam keadaan ihram. Tidak boleh dalam keadaan berihram. Sama ada haji ataupun umrah. Tamam? Dia tidak sah nikah tadi. Yang kedua, ta'yin. Nah, wanita tadi tidak sah kalau wali wanita tersebut mengatakan kepada Zaid contohnya, zawajtuka ihda ibnati atau ihda banati. Ihda banati, dia kata, saya kahwinkan kamu dengan salah seorang anak perempuan saya. Zaid pun jawab, qabiltu. Zahid lah, Zahid. Qabiltu, kata dia. Dia bagi hak lam bikui. Jadi tak boleh hak tu. Dia kena tentukan, dia kena ta'yin. Tidak boleh tidak ta'yin. Tak boleh mutlakkan macam tu saja. Tak sah nikahan tadi. Jadi kena sebut bin namanya dan seumpamanya. Tamam? Yang ketiga, al-qulu minan nikah. Iaitu wanita tadi mestilah tidak dalam perkahwinan dengan lelaki yang lain. Dia berkenan kat kawan perempuan ni, tak dan cerai lagi, pergi menikah dah. Boleh? Tak boleh yang tu. Tak ada nak cerai lagi, proses pun tak selesai lagi. Buat dah majlis pernikahan, siap. Nikah dia siap dan umpamanya. Padahal tak cerai lagi pun. Isteri tu tak diceraikan lagi oleh suaminya dan proses masih tidak selesai. Tamam? Baik. Jadi beza dengan lelaki. Jadi perempuan tidak boleh orang panggil apa, dikumpuli oleh 2 orang lelaki. Dia seorang, lepas tu lelaki ada 2. Tak boleh. Lelaki boleh lah. Dia seorang, bini 4. Boleh. Baik. Itu syarat bagi wanita. Jadi ada 3 syarat bagi zaujah. Apa dia? Adamul ihram. Yang kedua, ta'yin. Yang ketiga, al-khulu minan nikah. Faham? Ingat bagi elok. Baik, syarat bagi wali pula ada 8. Wali dia banyak syarat. Yang pertama, al-aqlu. Wali mesti berakal. Jadi tidak sah kalau wali tadi majnun, gila. Pak dia ada pak, tapi pak dia gila. Tak boleh. Yang kedua, al-bulugh. Wali mesti dah balik. Jadi tidak sah kalau wali tadi sabi. Maksudnya bila pula wali sabi, takkan pak wali sabi. Kita dah baca tadi, asabah kan ada 10 kan. Pak tak ada, semua tak ada, tinggal anak saudara dia kecil lagi waktu tu. Adik dia kecil lagi. Tok Wan dia mustahil lah. Pak dah mati, Tok Wan masih lagi belum balik. Ni pelik ni. Apa dia, Zaid? Yang ketiga, az-zukurah. Mesti lelaki. Jadi tidak boleh wilayah kepada perempuan. Walaupun dia adalah ibu ataupun datuk perempuan kepada perempuan tersebut. Wali. Kecuali dan juga tak boleh pada khunsa. Bila sebut zukurah, tidak boleh perempuan dan tidak boleh khunsa. Kecuali perempuan dan khunsa tadi adalah imamatul uzma. Dia adalah khalifah waktu tu. Mana tahu? Dia jadi raja waktu tu, maka boleh tak dia mengahwinkan orang lain ketika tidak ada ni lah, ketika ada wali dan tidak ada asabah tadi ni, tidak ada asabah wali tadi dan juga tidak ada sayyid tadi, maka dia kembali kepada sultan. Kalau dia wanita maka sah pada waktu tu. Faham? Yang keempat, hurriyah.
mesti dia merdeka. Maksudnya wali tadi mesti merdeka, tidak boleh wali hamba. Kelima, ikhtiar. Mesti tidak dengan paksaan. Tak boleh wali tadi dipaksa. Tak pistol dekat kepala dia, mak kata kahwinkan anak kamu dengan saya. Okay. Ini tidak sah. Yang keenam, adamul ihram, tidak dalam keadaan ihram. Jadi wali tadi tidak boleh dalam keadaan ihram, sama ada berihram haji ataupun umrah. Faham? Walaupun suami dan isteri tadi, zaujah dengan zauj tadi dalam keadaan tidak berihram, tapi walinya dalam keadaan berihram, maka kena selesaikan dulu. Kena selesai ihram dulu. Yang ketujuh, mesti Islam. Ya, tidak sah kalau wali tadi kafir. Tidak sah kalau wali tadi kafir. Kecuali ada masalah seorang lelaki ingin berkahwin dengan wanita kitabiah, ahli kitab. Contohnya, dia nak kahwin dengan seorang perempuan ahli kitab, maka walinya adalah ayah kepada wanita tersebut, maka sah. Tentu. Faham? Nah. Jadi apa ni? Yang ke-8, itu yang disebut tadi, disyaratkan wali mesti Islam kan? Jadi tidak sah kalau kata kita kahwin seorang muslim dikahwinkan oleh seorang kafir. Seorang muslimah, perempuan muslimah dikahwinkan oleh seorang lelaki kafir. Tetapi dikecualikan satu masalah saja, iaitu perempuan zimmiyah. Ini perempuan zimmi, yang daripada ahli kitab, iaitu Yahudi ataupun Nasrani, yang ingin berkahwin, yang mana bapaknya kafir, mengahwinkan dia, maka sah perkahwinan tersebut. Tadi kita sebut tadi kan. Dan yang ke-8 syarat daripada adamul fisqi, tidak fasik. Tidak fasik. Faham? Jadi kalau tidak fasik, maksudnya dia tidak fasik, maksudnya apa dia? Tidak melakukan dosa besar, dan tidak boleh kalau wali tadi masih lagi dalam keadaan tersebut. Jadi dia kena bertaubat dulu daripada dosanya. Ini jadi muskilah pada zaman ini kerana intisyaril fisq, maksudnya kerana tersebarnya kefasikan ini dalam masyarakat yang luar biasa. Di kalangan muslimin sendiri, ada yang tinggal semayang, ada yang tidak puasa, ada yang minum arak, tapi anak nak kahwin. Ada yang berzina dan seumpamanya, masih lagi dalam keadaan dosa besar dan tidak bertaubat dengan dosa tersebut. Jadi kalau kata seorang perempuan nak dikahwini oleh seorang lelaki, lalu walinya tadi fasik, maka tidak sah. Sebab syarat dia adamul fisq. Jadi macam mana nak dibuat? Maka kalau kata wali tadi bertaubat halan pada waktu tu, maka boleh dikahwinkan. Waktu para qadi, biasanya mereka akan minta untuk setiap orang yang dalam majlis, khususnya wali tadi, untuk bertaubat daripada dosa-dosa dulu, yang kemudian beristighfar, dan kemudian baru kahwinkan anak dia tadi. Maka ketika sebut hal pada waktu tu, dia tidak lagi dikira fasik pada waktu tersebut. Boleh faham? Jadi akad pada waktu ketika mana dia dalam keadaan dah bertaubat pada dosa-dosanya pada ketika tersebut, maka hukumnya sah sebagai wali dan sah menikahkan anak perempuannya pada ketika itu. Jadi ada 8, ada 8 syarat bagi wali. Kecuali sayyid sahaja, ketua kepada tuan kepada hamba. Kalau hamba dia nak kahwin, tuan tidak disyaratkan mesti adil. Kalau dia dalam keadaan fasik masa tu pun boleh, tidak ada masalah. Faham? Tuannya pun tidak ada masalah juga. Jadi sah mengahwinkan. Kalau contohnya Zaid meminang Fatimah, contohnya Fatimah ni adalah seorang hamba, nak dikahwinkan, jadi Fatimah pula tidak ada lagi nasab, asabat nasab dia tidak ada, asabah dia, dan kemudian wali-wali nasab ni tidak ada, maka berpindah kepada wali sayyid. Dan wali tadi pula dia punya ketua atau tuannya tadi juga adalah orang yang fasik, kaki minum arak dan seumpamanya, maka dikahwinkan dan hukumnya sah walau dia tidak bertaubat sekalipun. Ini boleh faham? Ya? Muwali awak yang membebaskan tu, dia jadi, kalau contoh dia jadi wali,
disyaratkan untuk tidak bersih. Kalau kata dia jadi dah muali dah, waktu tu ya, sama. Tidak syaratkan fasik. Tak syaratkan adamul fisq. Kerana dia masih lagi dikira sebagai sayyid ni pada waktu tu. Faham? Dia nak tak sah tanah pula ni. Tak sah taraf, apa ni, dia akan disahkan kepada sultan. Wali pemerintah waktu tu. Sebab perempuan tak boleh jadi wali. Sebab yang betul nasab dengan dia, tok dia, mak dia lah. Ayah dia tak. Sebab dia tak ada nasab dengan ayah dia. Sah kepada sultan, wali qadi lah maksudnya. Wali hakim ni bagi. Kalau mak dia tak dia tak beritahu, dia kata tupak je. Tak boleh. Berdosa. Nanti jadi syubhah nanti. Bila-bila. Tak boleh tak buat macam tu. Sementara nak jaga ni, jaga muka, ayat muka. Padahal ni jadi hukum akan lagi teruk lepas ni. Lagi masalah. Jadi kena akui benda tu. Nampak? Dia guna wali hakim. Dia orang kan terkejut lah. Pak duk ada dia guna wali hakim. Dua je menang kan. Ternyata benda apa ni, zina ni, dia akan berkait dengan hukum yang berat. Banyak benda. Tak ada masalah lain pula tu, syarat lain pula tu. Jadi syarat lain tu panjang lagi bahasan dia. Maksud walinya jauh lebih beberapa kilometer, 2 marhalah dan seumpamanya tu, ada bahasan dia tu. Baik, disyaratkan bagi syahidain, bagi orang yang jadi saksi pula ada 6 perkara, 6 syarat. Syarat pertama al-aql. Jadi tidak sah seorang tadi, 2 orang saksi tadi kedua-duanya gila. Tak boleh. Yang kedua bulugh, mesti balik kedua-duanya saksi. Yang ketiga zukurah, mesti lelaki, tidak sah saksinya wanita. Tamam. Dan tidak sah juga saksi seorang lelaki 2 orang wanita. Kalau ganti seorang lelaki bagi ganti 2 orang perempuan, tidak sah. Ataupun tidak sah juga kalau ganti 4 orang perempuan untuk ganti 2 orang lelaki. Mesti 2 orang lelaki ataupun lebih. 2 orang lelaki atau lebih. Yang keempat hurriyah, mesti merdeka. 2 saksi tadi mesti merdeka, tidak boleh kedua-duanya hamba atau salah satunya hamba. Yang kelima Islam, tamam. Jadi tidak sah menjadi saksi bagi yang bukan Islam, sama ada ahli kitab ataupun seumpamanya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau jadi saksi mesti Islam, mesti Islam, tamam. Jadi hatta kalau seorang lelaki, perempuan, seorang Muslim berkahwin dengan Nasraniyah ataupun Yahudiyah, seorang perempuan Nasrani ataupun seorang perempuan Yahudi, maka tidak sah kalau kata syahidnya bukan Muslim. Bapaknya tak apa. Tadi walinya, contohnya wali dia perempuan zimmi tadi, walinya bukan Islam. Tapi saksi mesti Islam doang. Saksi mesti Islam. Tamam. Yang keenam adalah ini mesti bersifat adil, iaitu dengan makna sifatun rasiqatun fi an-nafsi. Tahmilu sahibaha 'ala al-istiqamah. Jadi yang membawa sifat ni, sifat yang rasiqah, maksudnya yang mendarah daging dalam diri seseorang tersebut, yang membawa sifat tadi kepada istiqamah dengan amalan agama. Itu maksud adalah. Jadi wali tadi mesti syahid tadi mesti adil. Jadi yang sifat adil ni, ini kita kena bezakan. Maka tidak boleh kalau orang yang melakukan dosa besar menjadi saksi, kerana dia gugur dah pada ketika tersebut daripada menjadi adil. Kalau dia orang melakukan dosa besar, kerana dia berbeza dengan istiqamah. Istiqamah ni maknanya kekal dengan jalan agama, tidak melakukan dosa besar. Dan hatta kata ulama, begitu juga melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah, contohnya menjatuhkan maruah diri, maka juga tergugur adalah. Hatta para ulama dulu kata kalau berjalan tak pakai kasut, dengar orang jalan tak pakai kasut saja,
Yamshi hafian ataupun hafir ra's, tak pakai kopiah. Zaman dululah. Zaman lah tu tidak lagi dijadikan sebagai syarat. Kopiah tak pakai jalan apa ni. Jadi apa ni yang tu maksudnya dijadikan syarat pada zaman dulu. Zaman sekarang adat tidak lagi menilai dengan perkara tersebut. Dengan adalah tersebut dengan perkara tersebut. Maksudnya tengok dengan adakah dia kekal dengan jalan agama ataupun dia melakukan dosa ataupun tidak. Dosa besar ataupun tidak. Kalau dia melakukan dosa besar, maknanya telah ternafi padanya adalah. Baik. Adalah ni bukan apa ni sama dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan maksum, tidak, bukan dia maksum, kerana tidak ada orang yang maksum melainkan Nabi dan juga para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada satu perkara yang perlu dibincang antara perbezaan syarat adalah dengan adamul fisqi yang disyaratkan pada wali. Adalah pada syahidan, 2 orang syahid, orang saksi, dan juga tidak fasik yang disyaratkan kepada wali. Maka sebut kata kullu adlin huwa laisa bifasiq. Orang yang adil ni maknanya dia bukan fasik. Walakin laisa kullu ghairi fasik huwa adil. Jadi bukan semua orang yang tidak fasik tadi maknanya dia adil. Ada orang yang apa ni, kalau orang ni adil maka dia tidak fasik lah. Tapi tak mesti kalau dia tidak fasik bermakna dia adil. Dia tak fasik tapi dia tidak adil. Kenapa? Karena tidak apa ni, tidak istiqamah. Contoh seperti sabi. Kanak-kanak kalau dia balagha fil hal, kalau kata dia baligh pada waktu tersebut dan dia tidak melakukan dosa besar, dia baligh budak ni, dia tak buat dosa besar, dia tak fasik tapi dia tidak adil. Kita tak nak sifatkan dia dengan adil, kerana adil adalah sifatun rasiqatun fin nafsi tahmilu sahibaha ala istiqamah. Baik, sekarang dia budak, baru budak, kemudian dia baru baligh saja. Baik, waktu tu dia nak sifatkan dengan apa? Dia tidak fasik. Tapi adakah dia adil? Nah, dia tidak adil. Kita nak sebutkan dia adil tidak boleh, kerana dia istiqamah dengan agama tidak lagi jadi sifat rasiqah. Bukan sifat yang mendarah daging dalam diri dia. Boleh faham ni? Habis? Baik. Juga dengan orang yang orang panggil apa? Bertaubat daripada dosa besar. Ketika waktu dia bertaubat daripada dosa besar, maka dia tidak jadi fasik, tetapi dia tidak naik kepada martabat adil. Alhamdulillah lah, pada wali tidak disyaratkan adil, cukup disyaratkan dengan ghairu fisq, adamul fisq, yang tidak fasik sahaja. Tapi kalau yang nak jadi saksi, ini mesti adil. Jadi kita tengok orang ni orang yang istiqamah dengan jalan agama Allah Ta'ala, baru boleh jadi saksi, bukan pakai tangkap muatnya. Gitu. Dan kemudian tidak boleh juga salah seorang daripada saksi tersebut. Tadi berapa syarat tadi? 6. Dan yang ketujuh syarat dia, tidak boleh bagi salah seorang daripada 2 syahid tadi adalah merupakan wali bagi pernikahan tersebut. Dia hadir 4 orang je. Zaujah, wali dengan syahid seorang. Lepas tu wali tu kata aku nikah, aku pun jadi saksi kali lah. Tak boleh, dia mesti saksi yang lain. Jadi kena hadir kurang-kurangnya 5 orang. Tak faham? 5 orang dalam perkahwinan tersebut. 4 orang. Zauj, wali, syahidan. Perempuan wajib hadir. Maksudnya ada ni lah dalam syarat tu. Kan mesti hadir lah maksudnya. Lelaki tu pun tak wajib hadir pun. Lelaki tu wajib hadir. Nak kopi. Wakil. Boleh je wakil. Lelaki duduk di Mesir, anak perempuan duduk di Mesir juga. Nak menikahkan bapak duduk di Malaysia ni, tak hadir pun depan wali saksi pada tadi. Nikahkan dengan wakil. Jadi ada berapa syarat dia sebut? Ada 7. Kita sebut mula-mula syahid ada 6 syarat kan? Ada 7 syarat. 7 syarat, bukan 6. Ya? Tak sebut. Tak disebut. Ada sebut tu? Tak disebut. Syahid ni cukup sekadar dengan dimaklumkan saja.
Tamam. Dan disyaratkan juga pada sirah ada beberapa syarat. Nah, iaitu yang pertama mesti dengan lafaz tazwij dengan tankih atau inkah. Yang kita dah sebutkan tadi. Tidak boleh mengambil sesuatu yang dengan makna yang lain daripada inkah dengan tazwij. Contoh seperti halaltu atau ahlaltu ataupun wahabtuka ibnati. Tak boleh. Dan mesti sarih dengan lafaz zawaj. Yang kedua, syarat dia mesti sarih, jelas. Dan lafaz nikah pada ijab dan qabul. Maka contoh-contoh seperti Zaid disebut zawajtuka ibnati. Zaid ni ayah. Dia kata zawajtuka ibnati fulanah. Nak sebut nama anak perempuan dia. Maka Amru pun yang nak jadi menantu dia ni sebut qabiltu. Buat tu ya. Saya terima. Tidak sah. Dia kena sebut qabiltu nikahaha. Dia sebut nikahaha. Saya terima nikahnya. Saya terima perkahwinannya. Faham? Qabiltu nikahaha. Wajib sebut nama dia. Tak sebut qabiltu nikahaha cukup. Sudah memadai. Tamam? Tapi kalau kata qadi tadi dia kata sebutlah nama bagi penuh saja aku terima nikahnya, sebutlah nama isteri tu. Bukan selalu pun nikah. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwin kata-kata tu. Jadi sebenarnya kalau kata dengar tu pun dah jadi pada dah. Kalau kata saja aku terima nikahnya fulanah nama perempuan tu sebut betul dah. Hak mas kahwin tu lambat sikit sebut. Tok qadi kata sah lah tu. Ni hak yang sebut belakang mas kahwin berapa tu pun teringat berapa tu ni. Tapi hak sebut depan tu sebut dah, habis dah, selesai dah. Kalau di Mesir senang je. Syekh Ali siap dia pula tolong baca. Aku nikahkan dikau dengan ni semua sekali. Lepas tu aku terima nikahnya ni. Kawan tu sebut sah. Lagi ada yang sebut macam tu. Kalau orang tu orang bukan Arab lah. Kalau qabiltu nikahaha. Tamam, khalas. Selesai. Itu pun sudah memadai. Ataupun qabiltu zawaja biha. Qabiltu zawaja biha. Faham? Yang penting dipahami makna dia. Dipahami maknanya. Mereka orang tu tak arti nahu pula lagi jam. Qabiltu zawaji biha. La tasih. Qabiltu zawaju biha. Apa dia ni? Apa dia yang diterima ni? Bahasa nahu pula waktu tu. Qabiltu zawaj biha. Sukun. Sah. Jadi jangan buat leceh lah. Jadi nahu buat leceh. Besar tak kalau kata dibaca nahu tak kena? Tak, makna dia sebut dah jelas dah. Makna dah jelas. Maksudnya dipahami maksudnya. Cuma dia bukan ahli nahu. Dia sebut. Dalam makna dia akan lari lah kalau kita bincang makna dia tu, dia tak jadilah maf'ulun bihi tu. Tapi dipahami kata dia terima nikah tu. Dan dia pun faham kata dia terima nikah. Bukan dia tengah jual beli burung tekukok tu. Tak itu Ustaz Yang ketiga syarat dia mesti ittisal ijab dan qabul, mesti sambung terus maksudnya. Jadi kalau kata wali tadi menyebutkan zawajtuka binati fulanah, kemudian suami itu pula pergi diam yang nak terima nikah tu duk saja aku terima, tak tahu. Ada mudah tawilah sebenarnya pilih uruf. Uruf kata tu ditukar putus. Tak kena sambung tu. Aku nikahkan dikau dengan anakku fulanah binti fulan, dengan mas kawinnya kaza wa kaza. Maka kita pun saya terima nikahnya kaza-kaza, sebut nama perempuan ni. Yang keempat, tanjis. Tanjis maksudnya adamut ta'liq. Maksudnya tidak berlaku ta'liq dalam ijab tersebut. Itu dia. Contoh kata dia, kata wali ni kata, in najahat ibnati fulanah fil imtihan faqad zawwajtuka. Kalau anak perempuan saya lulus dalam peperiksaan, maka saya akan kawinkan dia dengan kamu. Lelaki ni pun qabil tu.
nikah. Dah tak terima. Sebab apa? Sebab dia ada ta'liq di situ. Ta'liq dia kalau lulus imtihan. Kalau tak lulus imtihan, tak jadi. Tak boleh. Boleh? Kerana ada ta'liq. Nampak ni? Tu syarat-syarat bagi rukun secara ringkasnya dan secara umumnya. Baik. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang berkenaan dengan matan yang seterusnya berkenaan dengan hukum pernikahan. Kerana dalam matan Nabi Syuja' tidak diceritakan atau tidak dibahaskan tentang apa yang kita bahaskan tadi. Nah, dibahaskan secara umum sahaja. Faham? Disebutkan nanti pada bab yang seterusnya. Syahidan, apa semua tu ada syarat-syaratnya akan dibahas lah. Cuma terbahaskan terlebih dahulu untuk dipaham secara umum berkenaan dengan apa makna nikah dan juga rukun-rukun nikah dan seumpamanya. Dan syarat-syarat bagi rukun nikah telah kita bahaskan. Perbahasan akan datang kita akan bicara berkenaan dengan hukum tentang pernikahan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.